philosopher and a 19th century Quaker have in common with Nobel Prize-winning scientists. Although they are separated over 2,400 years of history, each of them contributed to answering the eternal question, what is stuff made of? It was around 440 BCE that Democritus first proposed that everything in the world was made up of tiny particles surrounded by empty space, and he even speculated that they vary in size and shape depending on the substance they compose. He called these particles atomos, Greek for indivisible. His ideas were opposed by the more popular philosophers of his day. Aristotle, for instance, disagreed completely, stating instead that matter was made of 4 elements: earth, wind, water, and fire, and most later scientists followed suit. Atoms would remain all but forgotten until 1808, when a Quaker teacher named John Dalton sought to challenge Aristotelian theory. Whereas Democritus's atom had been purely theoretical, Dalton showed that common substances always broke down into the same elements in the same proportions. He concluded that the various compounds were combinations of atoms of different elements, each of a particular size and mass, that could neither be created nor destroyed. Though he received many honors for his work, as a Quaker, Dalton lived modestly until the end of his days. Atomic theory was now accepted by the scientific community, but the next major advancement would not come until nearly a century later, with the physicist J.J. Thomson's 1897 discovery of the electron. In what we might call the chocolate chip cookie model of the atom, he showed atoms as uniformly packed spheres of positive matter, filled with negatively charged electrons. Thomson won a Nobel Prize in 1906 for his electron discovery, but his model of the atom didn't stick around long. This was because he happened to have some pretty smart students, including a certain Ernest Rutherford, who would become known as the father of the nuclear age. While studying the effects of X-rays on gases, Rutherford decided to investigate atoms more closely by shooting small positively charged alpha particles at a sheet of gold foil. Under Thomson's model, the atom's thinly dispersed positive charge would not be enough to deflect the particles in any one place. The effect would have been like a bunch of balls. While most of the particles did pass through, some bounced right back, suggesting that the foil was more like a net with a very large mesh. Rutherford concluded that atoms consisted largely of empty space, with just a few electrons, while most of the mass was concentrated in the center, which he termed the nucleus. The alpha particles passed through the gaps, but bounced back from the dense, positively charged nucleus. But the atomic theory wasn't complete just yet. In 1913, another of Thomson's students by the name of Niels Bohr expanded on Rutherford's nuclear model. Drawing on earlier work by Max Planck and Albert Einstein, he stipulated that electrons orbit the nucleus at fixed energies and distances, able to jump from one level to another, but not to exist in the space between. Bohr's planetary model took center stage, but soon it too encountered some complications. Experiments had shown that rather than simply being discrete particles, electrons simultaneously behaved like waves, not being confined to a particular point in space. And in formulating his famous uncertainty principle, Werner Heisenberg showed it was impossible to determine both the exact position and speed of electrons as they moved around an atom. The idea that electrons cannot be pinpointed but exist within a range of possible locations gave rise to the current quantum model of the atom, a fascinating theory with a whole new set. Baik, sampai sini saja. Selamat malam semua. Video yang anda telah tonton tadi adalah berkaitan dengan sejarah atom. Sejarah atom. Oleh itu sebenarnya saya percaya anda dah belajar semasa Form 4, Chapter 4, iaitu Chapter 2 dan Chapter 4, iaitu macam mana satu jirim terdiri daripada apa. So dulu
2000 tahun yang lepas, so orang falsafah mereka propose idea bahawa kalau kita ada selai kertas, kertas ini bila kita cuba koyak, kita cuba pecah sampai akhirnya kita tinggal satu unit, di mana unit ini adalah unit yang paling kecil yang tidak boleh dipecahkan. Okay, so orang namakan ini sebagai atomos. Maksudnya indivisible, tidak boleh dibahagikan lagi. Okay, so idea ini dapat diteruskan dan diterima sehingga 18-an, okay, 19th century. Okay, so masa 200 tahun yang dulu, so ada saintis dia propose, okay, dia kata sebenarnya atom bukan partikel atau atom bukan benda yang paling kecil. Dalam atom sebenarnya dia dapat nampak ada elektron. Okay, nampak ada elektron dan juga ada proton. So this idea has been changing from one to another. Okay, saya tak akan terlalu banyak until akhirnya kita akan dapat idea tentang struktur atom, iaitu atom mempunyai nukleus dekat dalam dan elektron mengelilingi nukleus tersebut ataupun atom tersebut. Okay. So, untuk bab 5 ini, okay, dia adalah bab yang agak simple sebab anda telah belajar banyak pengetahuan daripada kimia. So, kita boleh go through bab 5 dengan lebih cepat. So, 5.1 adalah tentang struktur atom ataupun nukleus sesuatu atom. Okay. So, ini adalah idea dia. Kalau kita cuba pecahkan sesuatu kepada unit yang kecil, sehingga satu unit yang sangat-sangat kecil, yang paling kecil itu adalah unit asas yang membina atau construct objek itu. Okay. So untuk 5.1 ni, okay, agak senang, kita cuma ulang kaji apa yang kita dah belajar dalam kimia. Pertama, menerangkan komposisi nukleus sesuatu atom yang terdiri daripada proton dan neutron. Dan mendefinisi nombor proton dan nombor neutron, menerangkan istilah nukleid, menggunakan simbol nukleid, dan mendefinisi istilah isotop. So, daripada tadi saya dah tunjukkan sejarah bagaimana pembangunan idea atom kepada elektron, proton dan juga neutron. So sebenarnya kalau kita tengok contoh daripada Rutherford, okay, Rutherford ini apa yang dia buat adalah dia cuba memancarkan zarah alpha. Okay, zarah alpha dia adalah positive charge. Nanti kita akan belajar. So bila kita cuba pancarkan zarah alpha kepada objek, so apa yang kita nampak adalah, okay, sesetengah zarah dia akan tembus, okay, tembus saja. Tapi ada juga sebilangan kecil, okay, zarah alpha iaitu positive charge, dia akan dipesongkan. Okay, so kalau positive charge, bila dia dah dekat-dekat nukleus, dia nampak kenapa dia tak tembus, okay, ataupun dilekat, tak, dia dipesongkan. Sebab itulah Rutherford dia dapat tahu bahawa kalau dekat nukleus, dia adalah positive charge. So atom mempunyai nukleus di mana nukleus ini ada proton dekat dalam, dia positive charge. Okay, kemudian kita ada Niels Bohr, dia propose idea bahawa kita ada elektron mengelilingi sekeliling. Okay, elektron dia akan cuba bergerak mengelilingi nukleus. Okay, so itu adalah idea tentang nukleus atom. Okay, so secara cepat kita cuba tengok, okay, nukleus terdiri daripada dua, iaitu proton dan neutron. Di mana proton dia bercharge positif, okay, neutron dia adalah neutral. Okay, nilai charge dia sebenarnya kalau anda tengok kalkulator anda, okay, sebenarnya dia ada charge dia, okay, dia ada constant. You tengok you punya cover, dia sebenarnya ada nombor dia. Okay,
So nilai charge positif adalah 1.6 darab 10 negatif 19. Dan untuk jisim sebenar, kalau saya dah lupa, dia berada di kalkulator anda, cover constant nombor 1. Itu adalah jisim bagi proton. Okay, jisim bagi proton. So 1.67 darab 10 negatif 27 kg. Kalau untuk neutron lebih kurang sama saja. Okay. Dia ada beza sedikit, tetapi beza dia tak berapa besar. Okay, so ini adalah tentang nukleus. Okay. So di mana bila kita kata nukleus terdiri daripada proton dan neutron, so kita boleh panggil nombor nukleon. Okay, nombor nukleon atau nombor jisim. Okay, so huruf dia adalah A, di mana dia adalah semua jumlah proton tambah dengan semua jumlah neutron. Okay, nombor proton tambah bilangan neutron. Okay, there's no word we call nombor neutron. Okay, itu adalah salah. Tak ada nombor neutron. Okay, hanya bilangan neutron saja. Okay, so contohnya kalau kita tengok hidrogen. Okay, hidrogen. So sebelum ni kita belum belajar nukleik kan. Okay, sebenarnya yang bawah ini adalah nombor proton. Okay, berapa proton. Yang atas ini adalah berapa neutron. So, bila kita nak kira berapa bilangan neutron, so A tolak Z adalah bilangan neutron. So, 1 tolak 1 tinggal kosong. Kalau karbon, 12 tolak 6 dapat 6. 16 tolak 8 dapat 8. Okay, so kita boleh dapat bilangan neutron daripada hasil tolak nombor proton, nombor nukleon tolak nombor proton. Okay, so nombor proton sebenarnya adalah berapa proton yang ada. Okay, alright. So nukleik adalah satu spesies nuklear, okay, yang mempunyai bilangan proton dan neutron yang tertentu. So ini adalah simbol dia. Okay, contohnya hidrogen 1H. Okay, so daripada simbol ini saya dapat faham. Okay, ini adalah hidrogen. Okay, hidrogen yang mempunyai bilangan proton dia 1. Okay, bilangan proton 1 dan nombor neutron dia adalah 1. Dimaksud dia berapa neutron yang ada? Kosong, tak ada neutron. Okay, sini nombor neutron. Okay, so selain itu kita boleh tengok yang lain. So untuk 3 jenis zarah ini, 3 types of particle, proton kita akan namakan 1P. Kalau neutron 10N. Okay, sebab dia tak ada positive charge kan. Okay, so sini adalah kosong. Kalau elektron dia adalah kosong negatif 1E. Okay, kosong negatif 1E. Okay, sebab ingat atas ini dia bergantung kepada bilangan proton dan neutron. Untuk elektron dia tak ada proton, tak ada neutron, so atas adalah kosong. Okay, alright. Okay, so seterusnya apakah itu isotop? Okay, isotop maksudnya kalau kita ada atom daripada unsur yang sama mempunyai nombor proton yang sama, tapi nombor neutronnya berbeza. Okay, in other words, dia sama family. Okay, contohnya you dengan adik kamu sama family. Okay, cuma apa? Mungkin anda berbeza dari segi apa? Dari segi sikap. Okay, sikap fizikal. Contohnya rambut, mungkin lama kelamaan ada satu suka botak, ada satu suka rambut lain. Okey, ini adalah cara fizikal. Tetapi dalam kandungan kimia adalah sama. Okey, so kalau kita tengok isotop, dia sama bilangan proton, tetapi nombor neutron yang beza. Nombor neutron yang beza maksudnya bilangan neutron yang berbeza. Okey, untuk pengetahuan, kalau nombor proton, nombor elektron, dia lebih kepada sifat kimia.
Okay, menentukan sifat kimia. Kalau nombor nukleon ataupun kita panggil bilangan neutron, dia lebih kepada sifat fizikal. Okay. So, kalau kita bincang tentang unsur, so kalau sifat kimia yang sama, contohnya apa? Okay, mereka mempunyai solubility, keterlalutan yang sama. Okay. Mereka adalah kumpulan berapa, contohnya group 1, mereka adalah logam dan sebagainya lah. Okay. Kalau sifat fizikal dia lebih kepada contoh, dia punya takat didih, takat lebur, melting point, boiling point, okay, sifat fizikal. Okay. So, unsur-unsur dia sifat kimia sama, tapi sifat fizikal dia akan berbeza. Tetapi yang penting unsur dia mesti sama. Okay. So, contohnya yang manakah isotop? Isotop dia mesti lebih daripada satu. Okay. Bukan jawapan bulat satu saja. Dia mesti carikan pair yang sama ataupun lebih daripada 2. So, kalau O, kita tengok dengan O. Okay. Oksigen dengan oksigen. Mereka mempunyai nombor proton yang sama. Okay. Tetapi bilangan neutron yang berbeza. Okay. So, kita tahu nombor bilangan neutron untuk oksigen ini adalah 10. Bilangan neutron untuk oksigen ini adalah 11. Okay. So, 2 ini adalah isotop. Okay. Sebab unsur sama dan nombor proton yang sama. Kalau H dengan H, okay, ini unsur dia sama, tetapi nombor proton dia berbeza. Okay. Nombor proton berbeza. So, ini bukan isotop. Okay, so isotop dia mesti seperti satu family. Okay, satu family. Okay, alright. So, ini adalah tentang 5.1. Okay, so it's very easy for 5.1. Okay, satu lagi. Kalau objek itu neutral, adakah masuk? Okay, objek itu neutral. Adakah dia masuk? Dia tak ada positive charge, negative charge. Okay, bukan. Okay, objek neutral maksudnya bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Okay, sama dengan bilangan elektron. Okay, contoh dia ada 6 proton dan 6 elektron. Bila proton dengan elektron dia cuba balancekan antara satu sama lain, so akhirnya kita tak ada charge bersih. Maksudnya kita tak ada positif yang lebih atau negatif yang lebih. Tapi kalau kita ada 7 proton, 6 elektron. So, hasil dia, unsur ini, dia akan jadi positif 1. Okay, positif 1. So, atom ini dia kemungkinan jadi ion. Okay, akan jadikan ion. Okay, so ini adalah 5.1. Very easy kan? Okay, alright. Okay, kita cuba pergi ke 5.2, perebutan radioaktif. Okay, perebutan radioaktif. Okay, so bila kita sebut perebutan radioaktif, mungkin terbayang gambar ini ya. Okay, kan bayang gambar ini. Okay, so sebenarnya apa maksud radioaktif? Okay, so radioaktifan ialah proses perebutan. Okay, bila kita panggil rebut, maksudnya dia akan breakdown. Okay, dia akan pecah. Okay, pecah nukleus yang tidak stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif untuk menjadikan nukleus yang lebih stabil secara spontan dan rawat. Okay, dengan kata lain, kalau tadi kan saya makan dinner, saya makan ikan. Okay, bila saya makan ikan, okay, tiba-tiba saya tertelan tulang. Okay, tulang ikan. Okay, saya tidak stabil. Okay, emosi saya terganggu. Okay, so apa yang saya kena buat? Saya kena keluarkan apa? Keluarkan tulang ikan supaya menjadi lebih stabil. So dalam proses ini dia adalah keradioaktifan. Okay, ini sebagai contoh. So untuk nukleus pun sama. Okay, kalau nukleus ini dia tiba-tiba tidak stabil, okay, tidak stabil. So apa yang dia buat? Dia akan cuba pecah kepada 2. Okay, 2. Okay, pecah ke 2 atau lebih. Okay, so
dia pecahkan kepada nukleus yang stabil. Okay. Dan pada masa yang sama, dia akan keluarkan sinaran radioaktif. Okay. Sinaran radioaktif. Okay. Secara spontan. Spontan maksudnya dia secara tidak bersistem, tidak teratur. Mungkin pada bila-bila masa saja. Okay. Spontan dan rawak. Okay. So ini adalah masuk ke radioaktifan. Okay. Ia adalah proses untuk memecahkan nukleus sebenarnya. Okay. Alright. Okay. So kita tahu dia akan memancarkan sinaran radioaktif. So ada 3 jenis sinaran radioaktif. Okay. Di mana satu dipanggil zarah alfa. Okay, alfa. So tadi kita dah nampak kan, untuk eksperimen Rutherford dia memancarkan zarah alfa. Dan zarah alfa ini dia adalah charge positif. Okay, positive charge. Dan sebenarnya dia adalah nukleus helium. Kalau anda masih ingat kimia, helium dia adalah kumpulan 18. Okay, kumpulan 18. Yang paling ringan adalah hidrogen. Okay, hidrogen kan. Okay, and then kedua adalah helium. Okay, helium. And then ketiga adalah lithium dan sebagainya kan. Okay, so dia sebenarnya adalah nukleus helium. So helium ada 2 proton dan 2 neutron. Okay, oleh itu dia ada 2 proton, so dia adalah positif 2. Okay, dia adalah plus 2. Maksudnya dia ada 2 proton. Okay, ini adalah alpha. Okay, so alpha kita akan tulis seperti macam ini. A bit similar like berkadar terus. Okay, dari proportional. Biasa kalau kita tulis like proportional, contoh F dari proportional to A. Okay, dia lebih kurang sama je. Okay, sama simbol dia. Okay, kemudian zarah beta. Okay, beta dia akan tulis seperti macam ini. Okay, 1 dengan 3. So dia bercharge negatif, dia sebenarnya adalah elektron. Okay, elektron. So beta sebenarnya sama dengan elektron. Dan ketiga, sinar gamma. Okay, masih ingat tak di mana kita belajar sinar gamma? Okay, di bab 1. Bab 1 masih ingat di mana? Di gelombang elektromagnet. Masih ingat tak susunan gelombang elektromagnet? Okay, kalau kita ingat, kita ulang kaji ya. Okay, just remember this. Remember me, I'm extraordinary, useful, and then I'm very useful, extraordinary, gorgeous. Okay, remember me, I'm very useful, extraordinary, gorgeous. Okay, remember me. Okay, I just type it out. Remember me. Okay, I'm very useful. Okay, extraordinary. Okay, extraordinary. Okay, of course ada e kat depan kan. Gorgeous. Okay. Right. So sebenarnya apa masuk ini? Okay, R adalah radio wave. Okay, radio wave. And then M adalah microwave. And then I adalah infrared. Okay, infrared. And then V adalah visible light. Ataupun kita panggil cahaya nampak. Okay, visible light. Then U adalah ultraviolet. Okay, ultraviolet. Dan X adalah X-ray. Dan G adalah gamma ray. Okay. So, okay, kita pun sebut sikit lah. Okay, kalau daripada radio wave kepada gamma ray, okay, apa yang sebenarnya bertambah? Frekuensi ke atau lambda?
panjang gelombang. Okey, kita tahu X-ray dan gamma ray tenaga dia sangat tinggi. Okey, so bila tenaga tinggi, dia punya frekuensi dia tinggi. Okey, frekuensi tinggi. So apabila daripada gelombang radio sehingga gelombang gamma, frekuensi akan semakin bertambah. Okey, semakin bertambah. Tetapi apa yang akan berkurang? Okey, panjang gelombang akan berkurang. Okey, panjang gelombang akan berkurang. Ingatlah formula V sama dengan F lambda. Dan V ini kita tukar kepada C, di mana C adalah hal laju cahaya. Hal laju cahaya selalu akan sama. Okay, dia tak akan berubah. Okay, so kalau F bertambah, maka lambda akan berkurang. So ingat, X-ray, gamma ray, dia tenaga dia tinggi. Okay, very energetic. So dia punya frekuensi dia tinggi. Okay, bila frekuensi tinggi, panjang gelombang akan kurang. Okay, so dia adalah gelombang elektromagnet dan dia tidak bercharge. Okay, so dia punya simbol dia, okay, simbol dia, okay, atas ada simbol ah, okay, simbol dia macam ini, okay, macam burung, okay, macam burung. So kalau kita nak tulis, dia adalah kosong, kosong, dan gamma, okay, macam burung. Okay, alright. So remember me, I'm very useful, extraordinary, gorgeous. Okay, kalau cikgu anda ada ajar cara lain, boleh je anda ikut. Okay, tak ada masalah. Okay. Alright. Next, kita akan tengok perbezaan sifat zarah alfa, beta dan gamma. Okay, ini agak fakta sikit. Okay, tapi saya cuba bincang dengan ringkas ah. Siapa yang tengah kacau ini? Okay. Alright. So, kalau kita bandingkan dari segi kuasa pengayunan. Okay, apa maksud kuasa pengayunan? Okay, katakan saya orang yang sangat positif. Okay, saya orang yang sangat positif. So, sesiapa yang dekat dengan saya, bila dia mood dia sangat down, sangat negatif, bila dia dekat dengan saya, dia akan dapat positif. Dia akan dapat positif. Kalau saya orang negatif, bila orang dekat dengan saya, dia pun akan rasa negatif juga. Okay. So itu masuk pengayunan. Okay. Maksudnya dia adalah tentang keupayaan untuk menyebabkan sesuatu objek menjadi charge positif atau negatif. Itu adalah kuasa pengayunan. Okay. So untuk alpha sebab dia ada dua positif charge kan. So dia punya kuasa pengayunan adalah sangat tinggi. Untuk beta dia adalah negatif 1. So dia punya kuasa pengayunan agak rendah. Dan untuk sinar gamma sebab dia tak ada charge langsung. Tak ada charge, so dia memang sangat-sangat rendah. Okay, itu adalah kuasa pengayunan. Okay, kemudian kalau dari segi kuasa penembusan, siapa yang paling tinggi? Okay, gamma. Sebab kita tahu gamma dia sangat energetik. Dia punya tenaga sangat tinggi. Lagipun dia tak berapa berat. Okay, kalau kita bandingkan alpha, beta dengan gamma, siapa lagi berat? Okay, alpha lagi berat kan? Sebab dia adalah helium. Okay, dia punya nombor nuklear adalah 4. Okay, tapi beta dia ada 1 elektron. Tapi sinar gamma dia macam sinaran, dia tak ada berat langsung. Dia tak ada berat. Tak ada jisim. So, kuasa penembusan sinar gamma akan sangat tinggi. Yang ini sederhana. Okay. Beta sederhana ataupun tinggi. Maka alpha dia sangat rendah. Dia sangat rendah. Okay. Dan sebenarnya jumlah pancaran dalam udara sama dengan kuasa penembusan. Maksudnya dia punya pancaran macam mana. Okay, dia punya pancaran. So, biasanya kita tak akan fokus kepada jumlah pancaran dalam udara. Okay. Lepas tu, pemesongan oleh medan elektrik. Okay, kita tahu zarah alfa adalah positif. So, positif akan tertarik kepada plat negatif. Okay, dia akan ditarik oleh plat negatif.
Okay, positif akan tertarik kepada negatif. Macam lelaki tertarik kepada perempuan. Okay, kalau beta, negatif dia akan tertarik kepada positif. Tapi gamma dia macam pondan, aqua. Okay, dia tak suka mana-mana. So, dia tidak dipesongkan. Begitu juga untuk medan magnet. Okay, medan magnet. So, alpha dengan beta. Alpha dipesongkan lebih banyak, tetapi beta dipesongkan sedikit sahaja. Okay, nanti saya akan terangkan kenapa alpha dipesongkan lebih banyak, tapi beta dipesongkan sedikit sahaja. Okay, tetapi sinar gamma dia tak ada efek. Right, kita tengokkan satu persatu. So, sebenarnya kesan pengayunan adalah keupayaan untuk menyesatkan elektron daripada molekul udara bagi menghasilkan satu pasangan ion. Okay, that means kalau alpha ini, contoh alpha, bila dia cuba dekat dengan satu unsur, satu atom, satu unsur. So bila dia dekat, keupayaan dia untuk keluarkan satu elektron, dan menyebabkan objek ini bukan objek, atom ini jadi positif ion dan satu elektron dapat dikeluarkan. So ini adalah pasangan ion. So keupayaan untuk zarah alpha dia lebih tinggi. So yang bawah ini sebenarnya dia adalah salah satu alat untuk kita mengesan sinar radioaktif. Yang ini kita akan bincang pada kelas seterusnya. Iaitu kelas pada hari Rabu. Kita akan bincangkan alat-alat untuk mengukur atau mengesan sinaran radioaktif. So far kita abaikan dulu. So zarah alpha mempunyai kuasa pengayunan yang paling tinggi kerana ia mempunyai jisi yang paling besar berbanding zarah beta dan sinar gamma. Of course juga sebab dia mempunyai dua positive charge. So yang ini kita akan tengok pada video yang seterusnya. Untuk kuasa penembusan. So alpha ini dia sangat berat. Sangat berat. So bila berat dia akan slow. Dia akan bergerak dengan lebih slow. So dia boleh dihentikan dengan sehelai kertas saja. Kalau kita gunakan sehelai kertas, zarah alpha tidak boleh tembus. Tapi kalau beta dia dapat tembus kertas. So kita kena guna 3 Mn aluminium untuk blokkan dia, untuk menghalang dia tembus. Tetapi untuk gamma, sebab gamma dia sangat powerful. Oleh itu, dia boleh tembus sehingga bila kita letak plumbum. Plumbum dia adalah lead. Dia adalah lead. Dia adalah plumbum yang sangat tebal supaya dia tak akan tembus. So, kuasa penembusan dipengaruhi oleh kuasa pengayunan. So, sebenarnya semakin tinggi kuasa pengayunan, semakin rendah kuasa penembusan suatu sinaran. So, alpha pengayunan dia tinggi. So, penembusan dia rendah. Gamma penembusan dia tinggi, pengayunan dia rendah. Itu maksud dia. Alright, seterusnya pemesongan medan elektrik. So, kalau kita letak alpha, alpha, so bila kita pancarkan dia akan straight. Tapi sebab alpha dia akan tertarik kepada negatif, plat, so dia akan pergi ke plat negatif. Kalau beta dia adalah negatif, dia akan tertarik kepada positif, kan? Tapi kalau gamma dia akan straight saja sebab dia tak ada charge. Alright. So, kenapa pemesongan zarah beta lebih ketara daripada pemesongan zarah alpha? Sebab jisim zarah beta jauh lebih kecil daripada jisim zarah alpha. Apa maksud dia? Bayangkan kalau kita ada sebuah lori dan juga satu motosikal. Siapa yang memerlukan lengkung yang lebih besar untuk belok? Lori ke ataupun motor? Lori kan? Sebab lori dia besar dan jisim dia besar dan dia panjang juga. Motor dia ringan, dia senang untuk belok. So, bayangkan beta ini seperti apa? Seperti motor. Dia senang untuk dipesongkan. Senang untuk dipesongkan. Tetapi alpha, dia macam lori. Dia perlukan agak lebih susah untuk dipesongkan.
sebab dia punya jisim dia besar. Okay, kalau kita nak belokkan lori, kita ambil tenaga yang lebih banyak untuk belokkan. Okay, that's why begitu juga untuk pemesongan medan magnet. Okay, kita nampak sebenarnya beta lebih senang untuk dipesongkan, tapi alpha dia lebih susah untuk dipesongkan. Okay, so untuk topik atau untuk konsep macam mana kita nak guna betul tangan kiri Fleming, ini adalah tentang bab 3 dan kita akan balik semula soalan ini selepas kita belajar bab 3. Okay, so setakat ini anda perlu tahu saja untuk alpha dia pemesongannya tidak ketara, tetapi kalau untuk beta dia sangat ketara, dia sangat senang untuk dipesongkan. Okay. Okay, so untuk hari ini kita dah bincang tentang yang pertama struktur atom, ada proton, elektron, neutron, macam mana kita nak tulis nukleid, and then kita belajar isotop. Okay, and then kita juga tahu bahawa keradioaktifan dia adalah satu proses untuk merebutkan nukleus yang tidak stabil menjadi nukleus yang stabil, macam mana memancarkan sinaran radioaktif, iaitu sama ada alpha, beta ataupun gamma. Dan kita juga study perbezaan sifat zarah alpha, beta dan gamma. Okey, dari segi kuasa pengayonan, penembusan, pemesongan medan elektrik dan magnet. Okey, so untuk kelas yang seterusnya, kita akan bincang lebih detail. Okey, apa yang berlaku untuk perebutan alpha, beta, gamma sebenarnya? Okay, apa yang kita dapat faham? Apa itu perebutan? What is the meaning of radioactive? Okay, keradioaktifan. Dan kita akan nampak soalan-soalan seperti macam kimia. Okay, kita cuba buat seimbang, balance untuk sebelah kiri dan juga kanan. Okay, you see this one looks like chemistry, right? Kita dapat bezakan, bandingkan kiri dengan kanan daripada actants and then also reactants. Okay, so itu saja daripada hari ini. So untuk next class kita akan juga tengok alat-alat yang mengesan sinaran radioaktif. Okay, dan akhir sekali kita hanya tengok penggunaan radioisotop dan juga kita kira E sama dengan NC square. Kita akan cuba bincangkan idea yang sangat terkenal, iaitu E sama dengan MC square yang dipropose oleh siapa? Albert Einstein. Alright, so untuk kita break 5 minit, untuk session seterusnya kita akan buat sedikit latihan. Okay, 8:09 kan? 9:05 kita akan buat sedikit latihan. Okay, itu saja. Terima kasih.